Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Sekarang kita ada 17 view. Kalau boleh share lagi ini kepentingan pendaftaran hati intelek. Satu yang saya rasa agak penting untuk kita tahu. Okey, kalau ni saya tak perlu nak melengahkan masa. Saya teruskan sesi perkongsian ilmu pada hari inilah, pada petang ni. Pertama kali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Perbadanan Usahawan Johor yang mana menjemput MyPo dalam sesi PUJB BizTalk pada petang ni. Mana saya akan kongsikan perkongsian ilmu berkaitan dengan hati intelek, tentang kepentingan pendaftaran hati intelek pada para usahawan di Johor khususnya lah. Okey, saya teruskan. Kalau ada yang suara saya clear, saya harap suara saya jelas didengari. Okey, hati intelek ini terletak adalah di bawah Seliaan Perbadanan Hati Intelek Malaysia, mana dalam short formnya kita sebut sebagai MyPo. MyPo adalah sebuah agensi yang mana ditubuhkan oleh Kerajaan Malaysia di bawah dan diletakkan di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Di bawah KPDN HCP ni kita ada 3 agensi yang bersama, iaitu Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, dan juga MYCC, Suruhanjaya Persaingan Malaysia. Okey. Sedikitlah tentang MyPo. Okey, ini adalah perkhidmatan yang pihak MyPo sediakan kepada para usahawan, para pencipta, pereka cipta. Okey. Perkhidmatan yang kita sediakan adalah merupakan pendaftaran hati intelek lah yang utamalah. So kita nak menggalakkan usahawan-usahawan kita, karyawan, ahli-ahli seni mendaftarkan hati intelek di MyPo. Okey. Kemudian kita memberikan juga khidmat nasihat, mana usahawan-usahawan yang mana tak faham, kurang faham berkaitan dengan hati intelek, kita sedia memberikan khidmat nasihat yang sewajarnya. Dan kemudian kita mengadakan juga program-program latihan. Program latihan ini di mana berkaitan dengan sekiranya ada di kalangan rakyat Malaysia lah yang berminat untuk menjadi ejen kepada pihak MyPo, sama ada ejen kepada trademark, kepada patent, ejen reka bentuk perindustrian, kita akan sediakan program latihan dan juga peperiksaan yang untuk melayakkan seseorang dilantik sebagai ejen kepada inilah pihak MyPo. Kemudian kita juga mengadakan program-program kesedaran. Program kesedaran ni mana kita akan secara terus-meneruslah kita akan sediakan program kesedaran. Kita akan adakan program kesedaran mana setakat untuk tahun 2020 kita berasa amat duka cita jugalah 2020, dan kemungkinan akan berlanjutan sehingga 2021 dengan COVID-19 ni mungkin agak menghadkan program-program yang kita akan adakan. Namun dengan program sebegini yang mana PUJB adakan ni secara di alam maya ni, InsyaAllah kita akan memberikan perkhidmatan yang terbaik juga lah. Okey. Okey, topik kita hari ini adalah kepentingan pendaftaran hati intelek. Jadi kita kena fahamlah apa yang dimaksudkan dengan hati intelek itu sendiri. Hati intelek ni kalau apa yang secara kasarlah kita takrifkan dia sebagai idea ataupun cetusan idea daripada minda yang kreatif.
Itu yang kemudian idea-idea itu diterjemahkan, mesti diterjemahkan dalam bentuk bahan ataupun produk lah. Baru kita panggil dia sebagai harta intelek. Harta intelek ni sama juga seperti harta fizikal kita yang lain seperti rumah, kereta, yang mana ada nilai dia, ada value dia lah. Kita kena jaga. Kalau kita ada kereta, kita ada rumah, kita kena jaga kereta kita. Mana kalau contoh kita ada rumah, kita mesti buat pagar. Jadi pagar itu adalah kita punya untuk secure kita punya rumah. Jadi harta intelek bila kita ada, kita mesti secure. Kita mesti sediakan untuk keselamatan harta intelek kita. Jadi macam mana kita nak selamatkan harta intelek kita? Kita mesti mendaftarkan untuk mendapatkan perlindungan yang sewajarnya. Okey. Okey, ini adalah komponen-komponen yang komponen-komponen yang ada di bawah harta intelek lah. Yang mana semua ini adalah di bawah bidang kuasa MIPO. Yang pertama kalau yang pertama itu adalah cap dagangan. Cap dagangan ni sama seperti kalau kebiasaannya kita akan sebut sebagai trademark lah dalam pertuturan harian kita, trademark. Kemudian patent, reka bentuk perindustrian, hak cipta. Jadi 4 ini yang saya akan sentuh pada petang ni. Kemudian kita ada yang selain daripada itu adalah petunjuk geografi dan juga susun atur litar bersepadu. Menurut susun atur litar bersepadu kita tiada sistem pendaftaran lah, tiada sistem perekodan di MIPO. Okey, saya akan go through satu persatu supaya kita lebih faham sebab setakat hari ini masih banyak lagi yang di luar netizen di luar sana lah yang mana yang masih tak faham lagi perbezaan antara cap dagang, pattern, reka bentuk, sehingga ada yang mengatakan saya ingin mempatentkan logo saya. Jadi itu adalah orang kata tak tepatlah dia punya takrifan dia tu. Jadi saya akan terangkan, insya-Allah kita cuba faham pada petang ni. Okey, yang pertama adalah trademark lah. Kita pergi kepada trademark pada cap dagangan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan cap dagangan? Okey, kalau dapat nampak clear boleh dibaca itu cap dagangan. Apa cap dagangan? Cap dagangan adalah apa-apa tanda yang boleh dinyatakan secara grafik untuk membezakan barang dan juga perkhidmatan di antara satu peniaga dan juga peniaga yang lain. Jadi kalau boleh tengok tu, saya letakkan contoh di sebelah tu ada 2 botol. Saya tak terang. Ada. Dia tulisan yang depan sama itu je. Tak ada. Okey, ada masalah slide ya. Slide tak nampak. Sekejap saya nikan slide dulu. Okey, kalau mana yang slide itu saya sekali lalu. Okey, ni. Okey, apa yang dimaksudkan dengan cap dagangan? Tadi saya dah terangkan, cap dagangan adalah apa tanda saja pun yang boleh membezakan dua barang daripada peniaga ataupun pengusaha yang berbeza lah. Jadi saya letakkan situ contoh. Kita boleh tengok kalau situ kedua-dua pengeluar ini adalah mengeluarkan air minuman. Air minuman, jadi barang adalah sama. Jadi apa yang membezakan kedua-dua pengeluar ini adalah jenama. Jenama yang dibulatkan tu lah spritzer dan juga cactus. Jadi dekat sini pengguna akan memilih sama ada akan membeli jenama yang mana yang lebih, sama ada boleh dipercayai atau lebih berkualiti. Jadi itulah yang membezakan.
Air sama saja rasa kedua-duanya. Okey. Okey, ini adalah fungsi dia. Fungsi kenapa kita adakan cap dagangan kita pada produk kita. Jadi kalau kita cuma mengeluarkan produk, buat packaging dalam plastik plain, tak ada cap, tak ada logo, jadi itu sukar untuk pengguna nak membezakan atau membuat pembelian ulangan. Jadi ini adalah fungsi dia. Yang pertama adalah untuk mendapatkan hak eksklusif. Apa itu hak eksklusif? Hak eksklusif adalah hak yang diberikan kepada seseorang ataupun sesebuah perniagaan untuk menggunakan sesuatu logo untuk dirinya sajalah. Tanpa, maknanya pihak lain tidak boleh menggunakan tanpa kebenaran daripada pemilik yang sah. Okey. Kemudian fungsi cap dagangan juga adalah sebagai bukti perundangan. Jadi sekiranya cap dagangan itu telah dimiliki, kita telah menjadi pemilik yang sah. Jadi sekiranya berlaku sebarang pelanggaran penggunaan yang secara tidak sah oleh pihak ketiga, maka kita boleh menggunakan sijil pendaftaran sebagai bukti kita adalah pemilik yang sah dan boleh mengambil tindakan kepada pihak yang melanggar. Kemudian ia berfungsi sebagai alat pemasaran. Okay, kalau kita nak memasarkan produk kita, semestinya kita akan membuat pengiklanan sama ada secara billboard ataupun sebagainya, sebagai di Facebook Ads. Jadi bagaimana kita nak promosi produk kita? Jadi produk kita mesti ada jenama. Jadi kalau kita dah mempromosikan jenama yang tidak didaftarkan, saya rasa itu adalah satu risiko yang amat besar kerana terlalu ramai pihak yang mungkin ada pihak yang sentiasa menunggu peluang untuk mengambil peluang lah, sama ada meniru, membuat untuk menumpang populariti kita lah sebagai trademark yang mungkin popular, mungkin trademark yang dipercayai di pasaran. Okey. Jadi yang kemudiannya adalah franchise dan juga pelesenan. Jadi dengan adanya trademark yang berdaftar ni, dia berfungsi, kita boleh menggunakannya sebagai untuk mengembangkan perniagaan kita, sama ada melalui franchise ataupun pelesenan. Jadi setahu saya, mana pihak PNS, Perbadanan Nasional, apabila untuk mendaftarkan sesuatu perniagaan secara franchise, dia memerlukan satu trademark ataupun cap dagangan yang berdaftar. Jadi ini adalah untuk keselamatan dan juga untuk mengelakkan kerugian lah kepada pihak peniaga itu sendiri, pemilik itu sendiri. Okey, kemudian cap dagangan ini terdiri daripada 45 kelas di mana ia dibezakan antara produk dan juga perkhidmatan. Jadi setiap jenis perniagaan tu kita kelaskan ikut kelas-kelas yang tertentu. Jadi 1 hingga 34 adalah kelas untuk barang-barang fizikal, barang produk, dan juga kelas 35 hingga 45 adalah perkhidmatan. Perkhidmatan ni okey. Okey, kemudian untuk dari segi penggunaan cap dagangan ataupun permohonan cap dagangan, tidak semua permohonan cap dagangan boleh diluluskan. MYPO tidak dapat meluluskan semua cap dagangan sekiranya tidak memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam akta kita, undang-undang yang kita adalah. Okey, jadi di luar, kalau usahawan-usahawan di luar boleh menggunakan cap dagangan tanpa mendaftar, itu tidak menjadi kesalahan, tetapi untuk menjamin keselamatan daripada peniruan,
adalah digalakkan untuk mendaftarkan cap dagangan. Okey, syarat-syarat ataupun kriteria untuk kelulusan cap dagangan ni kalau kita lihat pada MYPO kriteria yang ditetapkan, cap dagangan ni mestilah tidak merujuk secara langsung kepada barang ataupun perkhidmatan. Jadi kalau boleh kita biar perkataan yang kita cipta sendiri. Kita invent word tu. Jadi kalau daripada contoh yang saya tunjukkan di slide, itu adalah trademark Dr. Clean. Dr. Clean untuk produk sabun-sabun lah, untuk ni kan, untuk pembersihan. Jadi kalau untuk pendaftaran dia tidak memenuhi kriteria ni lah. Dr. Clean maknanya dia kepakaran dia adalah dalam bidang pembersihan. Jadi untuk sabun, untuk pendaftaran Dr. Clean adalah tidak dibenarkan. Kemungkinan kita akan buat mengeluarkan surat bantahan. Barangkali yang besar akan mengeluarkan surat bantahan. Kemudian trademark juga tidak boleh merujuk kepada kualiti produk ataupun perkhidmatan yang kita sediakan, kita tawarkan kepada pengguna. Jadi kat sini sebagai contohnya mi sedap yang kalau kita memang ada di pasaran, mi sedap tidak boleh didaftarkan disebabkan perkataan sedap adalah merujuk kepada kualiti. Sedap walaupun ejaannya dengan 2A tetap bermain dengan ejaan lah, bermain dengan perkataan. Jadi tidak boleh didaftarkan kerana maksud asal tidak mengubah maksud asal, iaitu sedap. Berkaitan dengan kualiti. Jadi kita tengok pada contoh di bawah tu ada permohonan dia. Mi sedap ni dia mohon pada 2008 dan juga 2014. Jadi 2008 permohonan telah pun refuse dan percubaan kali kedua pada 2014 juga refuse. Okey, jadi ini tidak berputus asa lah. Tapi kalau dari segi undang-undang kita tak benarkan, masih tidak boleh didaftarkan. Okey, kemudian trademark yang kita gunakan ataupun kita nak cipta untuk perniagaan kita, jangan kita gunakan nama tempat. Nama tempat adalah tidak dibenarkan kerana apabila kita dapat penggunaan nama tempat, maknanya peniaga lain tak boleh meletakkan perkataan yang general ni untuk perihal produknya dari mana. Jadi perkataan nama tempat ataupun nama negeri ini adalah untuk guna sama. Semua orang boleh guna dan tidak boleh dimonopoli. Seterusnya, cap dagangan tidak boleh sama identical ataupun hampir sama menyerupai kepada cap dagangan yang telah didaftarkan ataupun cap dagangan yang well known, yang famous. Okey, kat sini kalau pemohon memohon cap dagangan yang hampir sama, kita akan bantah, kita akan tolak. Dan kat sini kita nampak Starbucks Coffee dan juga Starbucks Coffee. Hampir-hampir menyerupai konsep ni, hampir sama. Nampak mungkin boleh mengelirukan pengguna. Jadi untuk Starbucks Coffee ni pemohon telah pun disaman oleh Starbucks Coffee lah, telah diambil tindakan. Dan Starbucks Coffee telah pun menukar kepada logo yang lain. Jadi itu telah membuang masa dia lah. Dia telah menaikkan satu logo jenama. Kemudian apabila telah diambil tindakan dan didapati bersalah, jadi dia perlu menukarkan logo yang baru. Okey. Kemudian contoh situ Faiza dan Faiz juga sama. Hampir sama. Dengan tulisan yang sama, dengan cuma perbezaannya nama seorang perempuan dan juga nama seorang lelaki saja. Bentuk tulisan juga sama. Jadi ini pun kita bantahlah. Kalau untuk dari segi permohonan kita akan bantah. Okey. Kemudian Mitsubishi untuk peralatan elektrik. Untuk kelas yang sama, peralatan elektrik dan juga
New Mitsubishi. Mitsubishi jadi dia cuba nak apa meraih populariti Mitsubishi lah dengan apa sebutan yang hampir-hampir sama. Jadi untuk kes trademark yang macam ni pun kita akan bantah. Okey, ini selain daripada yang tadi tu, kita ada juga tidak dibenarkan menggunakan perkataan ataupun elemen yang bersifat memperdaya, prejudis terhadap keselamatan, lambang-lambang kebesaran dan juga jata negara lah ataupun bendera-bendera negeri. Kerana kat situ memang kita tak benarkan. Okey, di bawah itu adalah ini Al-Tohi. Ini Al-Tohi ini dia gunakan di untuk produk trademark ini adalah untuk produk minyak matahari. Minyak matahari Al-Tohi. Jadi kalau tuan-tuan boleh tengok di bawah tu permohonannya ada tiga permohonan untuk kelas 29, 30 dan 32 Al-Tohi. Jadi bila di dalam bahasa dalam tulisan Romannya itu adalah Al-Tahi. Jadi bila masuk permohonan ni kita anggap ini adalah perkataan yang tidak elok. Jadi kita tidak membenarkan pendaftaran. Kita akan menolak pendaftaran ini. Okey. Ini macam mana kita nak mengelak daripada permohonan kita daripada dibantahlah. Okey. Kalau tengok daripada yang atas tu, ini untuk minyak sawit, untuk minyak. Jadi permohonan yang atas tu cap buah sawit. Cap buah sawit ni kalau ikut apa yang saya sebutkan tadi, ia adalah merujuk kepada produk buah sawit sendiri. Jadi minyak ni dihasilkan daripada buah sawit. Jadi cap buah sawit, setandan sawit, cap buah sawit ni adalah tidak dibenarkan untuk pendaftaran. Okay, apa yang boleh kita buat adalah kita tukar, kita bermain dengan perkataan ni, kita jadikan dia sebagai V sawit dan tengok permohonan diluluskan. Kemudian bawah tu dia ada satu lagi gambar pokok sawit lah, gambar pokok tu. Kemudian bawah tu tulisan saya pun tak clear. Okey, yang ini pun kita boleh dapatkan pendaftaran. Okey. Okey, pada tahun 2019, pada 27 Disember 2019, kita telah menguatkuasakan satu akta cat dagang yang baru. Jadi ini ada satu perluasan lah kepada perlindungan hak intelek di mana telah ada pertambahan tanda-tanda yang boleh didaftarkan sebagai trademark. Iaitu tanda-tanda yang inilah yang kita boleh tengok kat sini. Kita ada tanda shape ataupun packaging dalam bentuk 3 dimension. Jadi shape ini boleh dijadikan sebagai trademark. Jadi kalau akta sebelum akta 2019, shape ini di Malaysia tidak boleh didaftarkan, tidak boleh dimohon. Shape coklat. Jadi siapa-siapa yang mengeluarkan coklat dalam bentuk yang tidak boleh mengeluarkan coklat bentuk selain daripada pemiliknya. Dan shape botol ni juga. Okey, untuk kemudian color juga kita boleh dapatkan sebagai trademark. Color produk dia bukannya produk kita letak color kat situ. Ini dia punya ni. Color ni mesti color yang spesifik lah. Dia mesti ada kod color dia sendiri. Kemudian itu pergerakan sequence of motion, yang mana kalau kita ada pernah guna telefon Nokia, kita ada bila kita on off telefon Nokia, kita ada nampak kan pergerakan bersalaman tu kan. Itu pun boleh didaftarkan sebagai trademark dalam akta baru. Kemudian hologram pun juga boleh didaftarkan. Sound marks juga boleh didaftarkan. Mana sound mark ni contoh kalau kita bunyi Tarzan contoh bunyi Tarzan juga boleh didaftarkan. Kalau kita ada produk kita yang mengeluarkan bunyi, contoh
kita boleh cuba untuk mendaftarkan sound mark ni sebagai trademark kita. Mungkin suara ibu, suara ibu-ibu di dapur ke, itu boleh juga cuba untuk daftarkan lah untuk produk apa tu. Okey. Kemudian bau dan juga ni. Okey, ni bau juga boleh daftarkan, tapi ini bau dia tak boleh daftarkan untuk produk-produk yang memang fungsinya adalah untuk memberi bau lah. Contoh macam minyak wangi, itu tak boleh didaftarkan lah. Minyak wangi bau vanila itu tak boleh digunakan. Okey. Kalau tengok contoh pada sini, ini bau minyak minyak hitam, minyak 4T, bau minyak tuti, bau ceri. Ini dibolehkan sebab fungsi minyak tu bukan untuk bau, dia adalah untuk kegunaan melancarkan enjin kenderaan. Jadi bau untuk minyak hitam ni adalah dibenarkan untuk dimohon. Okey, ini adalah contoh sijil cap dagangan yang mana kalau tuan-tuan membuat permohonan dan memenuhi segala kriteria yang ditetapkan, jadi permohonan tuan-tuan akan layak menerima sijil, di mana inilah bukti pemilikan pada trademark yang digunakan. Ini adalah lambang R, ini adalah bermaksud registered trademark. Okey. Penggunaan logo R, lambang R ini adalah hanya terhad kepada trademark yang berdaftar sahaja. Jadi sekiranya didapati mana-mana peniaga yang menyalahgunakan logo R ni tanpa pendaftaran yang sah, maka tindakan undang boleh dikenakan. Okey. Okey, itu untuk kriteria permohonan. Jadi saya harap kita clear. Nanti kalau ada apa-apa tidak jelas semua, nanti kita mungkin boleh berhubung dengan pejabat cawangan, pejabat MIPO. Jadi melalui Akta Cap Dagangan tahun 2019, jadi permohonan cap dagangan akan dikenakan bayaran fee sebanyak 950 ataupun 1,100. Jadi permohonan ini perlu berserta dengan bayaran sebanyak 950 ataupun 1,100. Okey, pendaftaran adalah sah untuk tempoh selama 10 tahun. Jadi untuk setahun, kalau kita bahagikan untuk setahun hanya lebih kurang RM100 untuk setahun. Okey. Kemudian trademark kita akan boleh selama-lamanya kita renew setiap 10 tahun. Maknanya bila genap 10 tahun kita renew dan boleh diteruskan setiap 10 tahun sepanjang masa lah. Dan trademark ini boleh diwarisi. Kita boleh wasiatkan, boleh diambil alih oleh anak-anak waris kita. Jadi trademark ni takkan matilah. Hanya sekali pendaftaran saja dan juga perlu dibuat pembaharuan saja setiap 10 tahun. Jadi trademark ni takkan mati. Tempoh perlindungannya adalah tidak terhad. Okey. Saya rasa untuk cap dagangan itu saja. Kemudian saya akan beralih kepada reka bentuk perindustrian. Ini salah satu komponen juga yang terdapat di bawah harta intelek. Bawah harta intelek ini reka bentuk perindustrian. Ini apa yang dimaksudkan dengan reka bentuk perindustrian? Okey, reka bentuk perindustrian adalah bentuk ataupun corak pada produk akhir, pada produk barang siap lah. Mana kita boleh nampak dengan pandangan mata dan kita boleh menilai sama ada produk itu adalah produk yang cantik, tak cantik. Okey, untuk reka bentuk perindustrian dinilaikan dengan pandangan mata dan ia merupakan ciri yang menarik. Hanya ciri yang menarik lah. Okey, ini subjektif lah. Kalau kita tengok
kereta Wira itu cantik, itu pun boleh didaftarkan. Okey. Mesti ada ni lah. Okey, ini tidak melibatkan fungsi. Ini cuma hanya luaran sahaja. Ciri-ciri luaran saja ataupun corak pada luar saja. Okey, ini contoh dia. Ini adalah apa pembahagian dia lah. Sama ada reka bentuk industri ini dia boleh sama ada 2D sahaja, 2 dimension, mana dia melibatkan corak dan hiasan saja di atas surface, ataupun berbentuk tata rajah. Bentuk ataupun tata rajah dia bersifat 3 dimensi, ataupun boleh juga kombinasikan antara 2D dan 3D. Okey, mana situ kita tengok gambar kotak, dia kombinasi antara lukisan penguin dan juga bentuk kotak itu sendiri. Dengan bentuk kotak yang berbentuk penguin. Itu adalah 2 dimension dan 3 dimension, itu gabungan. Okey, untuk pendaftaran reka bentuk perindustrian, kita perlu membuat semakan. Semakan sama ada kita boleh buat di melalui database yang MyPo sediakan di apa mypo.gov.my, ataupun kita perlu juga lihat pada mungkin pada Google lah. Mungkin kita boleh Google juga design-design yang kita telah cipta sama ada dia baru ataupun tidak. Jadi sekiranya tidak baru di dunia, itu adalah tidak layak untuk didaftarkan. Kita tidak dapat untuk mendapat untuk mendapat perlindungan kepada desain yang kita ni kerana ia tidak baru. Okey, ini mesti baru di dunia, bukan setakat di Malaysia. Sebab tu kita kena Google sebab itu untuk di dunia. Kemudian ini tidak terdapat dalam daftar reka bentuk. Ini yang database yang terdapat di MyPo lah. Tidak terdapat dalam daftar reka bentuk perindustrian yang diselenggara oleh pihak MyPo sendiri. Okey. Dekat sini kita ada reka bentuk yang tidak boleh didaftarkan. Jadi tak semua ciptaan selain daripada tidak baru, kita ada juga kekangan lah. Kerana kita tidak membenarkan pendaftaran reka bentuk yang mana tidak mempunyai nilai estetik lah, tidak cantik, tak jelas, seperti kotak, 4 segi kotak kan, tak jelas estetik, nilai estetik tak ada. Jadi itu tak memenuhi inilah kriteria untuk pendaftaran. Ataupun kaedah prinsip pembinaan. Okey, kemudian ciri yang ditentukan semata-mata oleh fungsi. Okey, yang kemudian ciri yang bergantung sepenuhnya kepada rupa suatu barang lain. Ni contohnya kalau macam pintu kereta lah. Misalnya pintu kereta sesebuah jenis kereta jenis Wira, memang pintu tu khas untuk kereta Wira, jadi itu memang tak boleh lah kita daftarkan. Sebab pintu untuk kereta Wira tidak boleh fit untuk pintu kereta jenis Wajar. Jadi inilah apa ciri-ciri yang kita tak benarkan untuk pendaftaran. Okey. Ini adalah kepentingan dia lah, kenapa juga kita daftar. Ini sama juga seperti trademark. Kenapa kita daftar? Sebab adalah untuk kita mendapatkan hak eksklusif dan juga bukti perundangan lah sekiranya berlaku pelanggaran kepada desain yang kita yang ditiru oleh pihak ketiga. Okey. Okay, ini contoh, saya tunjukkan contoh macam design. Ini mungkin boleh menjadi boleh jadi mulai idea lah, membuat untuk buka idea lah. Untuk idea kita nak mencipta reka bentuk industri. Ini untuk packaging juga, boleh tengok situ. Okey, ini contoh-contoh ni boleh tengok. Okey, ini pembungkusan untuk reka bentuk pembungkusan untuk untuk nasi lemak. Okey, nasi lemak biasa kita makan dalam polystyrene kan. So ini dia bungkus macam ni dengan desain corak pada bungkusan tu pun boleh didaftarkan sebagai reka bentuk perindustrian. Jadi pihak lain tak boleh menggunakan pembungkusan yang sama seperti kita. Okey, ni corak-corak pada pinggan cawan tu, kita boleh tengok hiasan tu.
Okay, ini bentuk-bentuk telefon. Saya pasti ramai kita dapat bezakan antara bentuk telefon iPhone, Samsung, Oppo. So itu dibezakan. Okay, ini untuk pembungkusan makanan. Okey, untuk permohonan reka bentuk perindustrian, bayaran yang dikenakan adalah sebanyak RM500 dan juga kita kenakan untuk setiap satu sudut pandangan sebanyak 200. Jadi minimum untuk satu permohonan adalah RM700, mana permohonan ini akan dilindungi selama 25 tahun. Maknanya RM700 minimum untuk 25 tahun. Tapi kita perlu perbaharui setiap 5 tahun. Setiap 5 tahun di mana RM800 lah. Maknanya kita ada 4 kali pembaharuan sehingga perlindungan maksimum 25 tahun. Selepas 25 tahun design kita tu dah jadi public domain, dah tak boleh dilindungi lagi. Jadi bebaslah pengeluar di luar sana boleh mencipta atau meniru design yang kita dah tamat tempoh tersebut. Okey. Okey, itu adalah setakat itu untuk reka bentuk perindustrian. Kemudian okey, saya tengok juga pada soalan-soalan di Facebook. Nanti saya akan respon kemudian. Kemudian saya teruskan kepada pattern. Okey, pattern, apa yang dimaksudkan dengan pattern? Okey, ini yang selalu jadi kekeliruan bila logo-logo pun kita sebutkan sebagai pattern. Okey, pattern ni kalau takrifan yang sebenarnya daripada MIPO adalah hak eksklusif yang diberikan untuk sesuatu ciptaan ataupun produk ataupun proses dalam penyelesaian masalah teknikal kepada sesuatu masalah. Penyelesaian teknikal kepada sesuatu masalah. Jadi ini adalah reka cipta. Reka cipta. Ini bukannya pattern reka bentuk. Okey, adalah reka cipta yang menyelesaikan masalah. Jadi okey. Okey. Kriteria asas untuk pendaftaran pattern. Jadi pattern ini adalah mestilah baru, sama dengan reka bentuk perindustrian, dia mesti baru, mesti baru di dunia, mana tak ada lagi reka cipta yang sama dengan yang kita buatlah. Jadi kemudian dia perlu memenuhi langkah-langkah mereka cipta, mesti ada cara-cara macam mana produk itu pattern itu dihasilkan. Kemudian boleh diaplikasi dalam industri, ya. Maknanya pattern tu mesti boleh diaplikasi dalam industri, boleh digunakan dalam industri. Jadi ini sebagai contoh, pattern. Okey, kita tengok kat situ dia ada bateri, bateri mana mungkin masalah dia mungkin berat dan juga masalah untuk mengalihkan bateri. Jadi apa yang penyelesaian masalahnya adalah kita membuat pemegang kepada bateri tersebut. Jadi itulah langkah-langkah mereka cipta, itulah pattern itulah. Jadi kita kena semak dulu sama ada pemegang ni ada tak dicipta oleh pencipta lain. Kalau ada, mungkin kita tak dapat nak mendapat hak ke atas reka cipta ni. Okey. Carian pattern. Okey, macam mana kita nak tahu pattern kita tu, pattern yang kita cipta tu sama ada ada yang sama ataupun tak. Kita boleh gunakan
Ini yang ada, ini adalah percuma lah, database percuma ini daripada Google sendiri, Google Patent, ataupun boleh juga membuat carian di database MyPo. Jadi ini adalah penting kita dalam permohonan patent kita mesti pastikan tidak ada untuk tidak membazir. Okey. Okey, ini adalah prosedur. Mana kalau kita telah berpuas hati dengan dengan carian, jadi kita boleh membuat permohonan. Permohonan patent, untuk permohonan patent adalah RM290 dan juga RM1,100. Itu adalah hanya itu sajalah untuk permohonan patent. Sekiranya pemohon adalah bukan pencipta, mana pemohon dan juga pencipta adalah orang yang berbeza. Jadi ada perlu kemukakan borang 22 sebanyak RM80. Jadi permohonan patent ni dia akan dilindungi selama 20 tahun. Jadi perbaharuan patent perlu dibuat setiap tahun. Selepas dapat kelulusan perlu dibuat setiap tahun. Jadi selepas 20 tahun patent ini juga akan bertukar kepada public domain. Ini di mana dia akan, maknanya semua peniaga ataupun orang di luar sana boleh mengeluarkan patent yang sama. So dia bukan lagi patent yang dilindungi lah. Selepas 20 tahun, sehingga 20 tahun sahaja permohonan. Dia ada had masa dia. Okey, ini adalah cabang kepada patent, di mana sekiranya tidak memenuhi syarat patent, kita mungkin boleh menukar kepada pembaharuan utility. Pembaharuan utility ini dia sama juga seperti patent, cuma dia tidak perlu kepada langkah mereka cipta. Dia cuma satu produk patent tu ditambah baik. Kemudian perlindungan dia juga singkat, hanya 10 tahun. Hanya 10 tahun. Tempoh perlindungan hanya 10 tahun. Okey, kemudian cuma satu tuntutan saja yang dibenarkan untuk permohonan perbaharuan utility ni. Okey, ni contoh dia. Tu boleh tengok itu bateri. Bateri rechargeable punya ni. Daripada bateri biasa, rechargeable biasa, dia tukar sebagai USB rechargeable. Okey, maknanya kita terus cucuk boleh di laptop atau sebagainya. Okey, atau dia menambahkan dengan satu point saja dia boleh charge sehingga 4 bateri. Okey, itu dia penambahbaikan kepada patent yang sedia ada. Okey. Untuk cipta kita, tak semua apa yang kita temui kita tak benarkan, kita tidak benarkanlah untuk dipatentkan. Jadi ini adalah antara apa yang kita tidak benarkan. Yang pertama adalah penemuan ataupun teori-teori saintifik lah. Ini kita tidak benarkan pendaftaran patent, pemberian patent. Kaedah matematik, sekiranya kita benarkan pemberian patent pada kaedah matematik, jadi proses pengajaran tidak dapat berlangsung dengan baik. Okay. Kemudian ataupun kepelbagaian binatang ataupun tumbuhan juga tidak dibenarkan. Okay. Kemudian kaedah atau kaedah permainan juga tidak dibenarkan lah. Seperti kita tengok itu permainan cara macam mana kita nak menggerakkan buah dam. Kalau kita ada step-step yang tertentu tu kita tak boleh patentkan. Jadi semua orang boleh guna step yang sama macam kita gunalah. Okey, itu tidak dibenarkan untuk dipatentkan. Ataupun kaedah perniagaan lah, menjalankan perniagaan seperti perniagaan MLM dan sebagainya. Okey, ini kaedah perubatan. Kaedah perubatan juga tidak boleh cara merawat tubuh manusia atau binatang melalui pembedahan atau terapi. Tidak dibenarkan untuk didaftarkan. Walau bagaimanapun, ini tidak termasuk ke atas produk yang digunakan mengikut apa-apa cara seperti itu. Jadi peralatan-peralatan yang digunakan untuk pembedahan itu adalah boleh dipatentkan lah.
sama ada mesin-mesin yang untuk pemudahan. Okey, itu boleh dipatenkan. Jadi kalau kita membenarkan kaedah merawat tubuh manusia yang dipatenkan, jadi proses nak menyelamatkan seseorang tu dia menjadi sukar, sebab kita perlu mendapatkan kebenaran ataupun buat pembayaran yang tinggi untuk dapat gunakan kaedah tersebut. Okey, ini sekejap Maaf sekejap. Okey, ini adalah ubat pun boleh dipatenkan lah. Jadi ini dikira sebagai ubat, paten sebagai penawar ketum. Jadi kalau mungkin sekarang kita tengah mencari kepada penawar COVID. Jadi kalau ada yang berjaya mencipta penawar COVID ni juga boleh cuba untuk mendapatkan perlindungan paten kepada penawar ubat-ubatan. Okey. Itu setakat itu untuk paten. Kemudian kita kepada hak cipta, pada copyright. Okey, copyright ini maksudnya adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik hak cipta untuk satu masa tertentu lah, sebab dia ada tempoh masa dia. Okey. Karya-karya seni ataupun yang berkaitan dengan kreativiti juga. Okey, ini adalah karya-karya yang dilindungi di bawah hak cipta, iaitu karya sastra yang melibatkan buku ataupun penulisan, karya musikal, artistik, ini untuk karya-karya seni, filem, rakaman bunyi dan juga penyiaran, dan juga karya terbitan, iaitu karya terjemahan daripada bahasa lain. Okay, ini adalah perlindungan hak cipta. Berapa lama perlindungan diberikan untuk karya hak cipta ni. Jadi dia ada, tadi disebutkan ada tempoh masa tertentu. Jadi untuk karya sastra, muzik, artistik, perlindungannya adalah sepanjang hidup penulis. Sepanjang hidup penulis bukan pemilik. Sepanjang hidup penulis dan juga 50 tahun selepas kematiannya. Jadi hak kepada penulis itu adalah sepanjang hidup dan juga boleh diwariskan kepada waris 50 tahun selepas kematian penulis tersebut. Jadi lama dia punya ni, kalau dapat royalty untuk karya tersebut, jadi waris-waris pun layak untuk menikmati. Kemudian rakaman bunyi, penyiaran, telefilm, ini hanyalah 50 tahun selepas daripada penerbitan pertama. Jadi kalau penyiaran filem tersebut diterbitkan pada hari ini, jadi tarikh akhir perlindungannya adalah selepas 50 tahun daripada hari ini. Okey. Okey, saya dah habis untuk perbezaan. Untuk perbezaan saya harap pendengar semua dapatlah kita membezakan antara komponen-komponen harta intelek. Jadi kita tak lagi terkeliru sama ada apa yang kita punya ni kita nak kategorikan sebagai apa, sama ada sebagai trademark ataupun sebagai reka bentuk ataupun sebagai copyright ataupun patent. Okey. Okey, sekarang ini saya bagi dulu, ini nombor telefon Pejabat Cawangan Zon Selatan. Kalau sekiranya ada sebarang masalah atau pertanyaan, boleh hubungi nombor 07-222873. Untuk makluman, pejabat kita berada di Menara Ansar, Johor Bahru, tingkat 3. Okey, saya akan go through sekejap pertanyaan-pertanyaan di Facebook. Mana yang saya boleh jawab, saya jawab. Mana yang
saya tak boleh jawab tu, saya akan reserve lah. Saya akan merujuk pada pegawai yang berkenaan. Yang mana berkaitan dengan polisi, saya tak boleh jawab. Tak boleh bagi keputusan sekarang. Okey, saya rasa tak ada apa. Ni daripada Hajah Anim, bagaimana trademark dah tamat tempoh 1 tahun, boleh ke renew semula? Okey, kebiasaannya untuk trademark yang telah tamat tempoh, renewal hanya dibenarkan sebelum 1 tahun. Selepas 1 tahun, permohonan akan dikeluarkan, akan remove. Pemohon perlu sekiranya berminat untuk meneruskan penggunaan logo tersebut, perlu mengemukakan permohonan semula. Okey, saya rasa itu sahaja. Sebelum, kalau ada apa-apa nanti ada pertanyaan ataupun apa yang tak jelas, tak clear, boleh hubungi pejabat MIPO ataupun boleh juga melalui Perbadanan Usahawan Johor, mana dia akan channelkan kepada kepada MIPO Johor. Okey, sebelum saya tamatkan sesi perkongsian pada petang ni, saya ingin berpesanlah, sama-sama kita ni fikir-fikirkanlah, ya. Apa dia kata, biarkan harimau terus menangis, jangan kita yang menangis. Bertindak segera, lindungi harta intelek anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.